Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami memilih tajuk pakaian tradisional kaum etnik di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Pertama, Aina Nabila binti Ahmad. Kedua, Intan Nur Ashikin binti Muhammad Nur. Ketiga, Khairul Azlan bin Muhammad Idrus. Dan yang keempat, Muhammad Isyamuddin bin Hassan. Kami berempat dari kumpulan A, iaitu UUM Sintok. Kita mulakan dengan pengenalan. Negara Malaysia memang terkenal dengan pelbagai budaya masyarakat seperti Melayu, Cina dan India. Melayu merupakan kaum yang beragama Islam dan juga berbahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu, serta kaum Melayu ini merupakan kaum yang terbesar dalam Malaysia dengan membentuk 54% daripada penduduk di Malaysia. Diikuti pula dengan kaum Cina. Kaum Cina ini banyak daripada mereka adalah beragama Buddha dan ada juga beragama Kristian. Kaum Cina juga membentuk sebanyak 25% daripada penduduk di Malaysia. Seterusnya kaum India. Kaum India ini ada yang beragama Hindu dan ada juga yang beragama Kristian. Dan kaum India ini pula membentuk sebanyak 7.5% daripada populasi dalam negara Malaysia. Malaysia mendapat tumpuan daripada pelancong asing kerana terdapat pelbagai budaya yang diterapkan berdasarkan budaya masing-masing. Terdapat dua jenis pakaian tradisional bagi masyarakat Melayu lelaki, iaitu baju Melayu cekak musang. Pengertian bagi cekak musang ini merakamkan imej yang alami untuk leher baju yang bercekak tinggi berdiri 2.5 cm melingkari leher. Ukuran ditentukan oleh lingkaran bulat yang dibuat oleh ibu jari lain yang bertemu hujungnya. Baju ini mula dipakai di Johor ketika pemerintahan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Seterusnya, baju Melayu Teluk Belanga. Baju ini diperkenalkan di Teluk Belanga, Singapura dan tersebar luas sebagai ciri khas Johor khususnya pada abad ke-19. Baju ini dikatakan sejenis pakaian lelaki dan dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan perpindahan ibu negeri Johor dari Teluk Belanga ke Singapura dan ke Johor Bahru. Istilah ini akhirnya menjadi ciri khas masyarakat Melayu hingga disebut selengkapnya sebagai baju Melayu Teluk Belanga. Sekali baju kurung. Kurung biasanya dipakai untuk upacara Melayu oleh wanita di kerajaan. Digunakan bersama dengan kain songket sebagai sarung, pelbagai perhiasan emas dan beg kecil atau kipas. Kebanyakan masyarakat Melayu memeluk agama Islam. Ramai wanita yang memakai baju kurung dan menyelaraskannya dengan tudung, walaupun ada juga yang tidak memakainya. Sekarang, kurung itu banyak dipakai oleh orang biasa, digunakan oleh kanak-kanak untuk mengaji atau oleh ibu untuk ke pasar, tanpa disertakan dengan pernik-pernik yang nampak mewah. Saya Aina Nabila binti Ahmad, nombor matrik 289290, menceritakan tentang pakaian tradisional etnik India di Malaysia. Sejarah pakaian tradisional etnik India di Malaysia. Kehadiran kaum India ke tanah Melayu bermula dengan gaya pemakaian dari benua India, khususnya dalam kalangan Hindu, Sri Lanka, Tamil yang merupakan keturunan Sikh. Pakaian kaum India lebih dikenali dari segi warna terang, lepas tu kaya dengan tenunan serta sulaman benang emas, perak, labuci dan batu-batu permata. Budaya India ini unik dan asli. Pakaian kebangsaan penduduk wilayah timur sentiasa menarik mata dengan keindahan dan keunikan mereka. Seperti yang anda semua lihat, ini merupakan contoh di mana pakaian tradisi kaum India lelaki dipakai ketika hari perkahwinan
dan juga dipakai ketika majlis adat lah. Roti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang dan dililit di bahagian pinggang serta diikat pada celah paha dan disangkutkan pada bahu. Kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Roti juga ada yang mempunyai warna kuning pudar dan juga kuning susu. Selain daripada itu, doti merupakan hasil yang ditenun menggunakan benang kapas, ditenun khas dengan benang silk dan juga kita boleh melihat doti ini dipakai pada hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda sekarang tidak begitu minat dengan pakaian tradisional tersebut. Untuk wanita India di Malaysia, mereka memakai sari sebagai pakaian tradisional. Wanita-wanita India di Malaysia tidak hanya mengenakan pakaian tradisional ini semasa acara adat berlangsung sahaja, tetapi keseharian mereka. Wanita-wanita India ini apabila menggayakan pakaian tradisional mereka iaitu sari, mereka akan nampak kelihatan lebih cantik dan menarik dengan menggayakan fashion rambut dengan kemas dan rapi dan diikuti dengan diletakkan bunga melati pada rambut. Berbeza sedikit dengan wanita remaja, mereka mengenakan skirt labuh yang dipanggil lehenga, dipadankan dengan baju pendek ataupun choli. Mari kita saksikan video pemakaian sari dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hishamuddin bin Hassan. Nombor matrik saya 2899361. Untuk subjek pembangunan masyarakat satu, di dalam kumpulan saya akan menerangkan pakaian tradisi etnik kaum Cina di Malaysia. Di slide ini saya akan menceritakan sejarah pakaian tradisional etnik kaum Cina di Malaysia. Sejarah kehadiran kaum Cina bermula dengan perkembangan di negeri Melaka sebagai pusat perdagangan diikuti negeri Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Busana klasik Cina yang asalnya berlapis-lapis syarat dengan sulaman benang, emas dan sutera kini boleh dilihat dengan diubah suai mengikut peredaran masa dan kesesuaian zaman. Antara pakaiannya adalah jubah labuh, sanfo, hamfo dan chonsam kekal dipakai di dalam majlis dan upacara. Pemakaian ini dipakai oleh wanita yang berketurunan Cina. Biasanya, mereka memakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan, semasa dan Tahun Baru Cina. Baju ini asalnya labuh tetapi lama-kelamaan disingkatkan hingga ke paras lutut. Dalam slide ini saya akan menerangkan pakaian kaum wanita etnik Cina di Malaysia, iaitu sanfo. Sanfo membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Kantonis. Ia merupakan pakaian harian wanita berketurunan Cina selain daripada cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Sanfo ini juga diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan yang terbelah di depan dan berkuala tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Pakaian tradisional Cina yang dipakai saat menghadiri upacara-upacara penting seperti jamuan perkahwinan dan hari raya Tahun Baru Cina dipanggil cheongsam. Banyak orang menganggap cheongsam adalah istilah untuk pakaian adat etnik Manchuria. Pakaian tradisional Cina disebabkan bangsa Manchuria adalah penguasa
dalam tempoh dinasti terakhir iaitu dinasti Qing. Sebenarnya, busana etnik Manchuria bukan Cina. Pakaian asal bangsa Han adalah Hanfu. Bagi tradisional Jepun dan Korea juga diinspirasikan dari pakaian Hanfu. Oleh itu, Hanfu biasa disebut sebagai nenek moyang pakaian tradisional bangsa Asia Timur, iaitu Jepun, China dan Korea. Seterusnya, pakaian bagi etnik kaum Cina di Malaysia iaitu Cheongsam. Cheongsam atau dalam bahasa Mandarin disebut Qiupao. Ini tidak berasal daripada kebudayaan bangsa Han yang merupakan kaum majoriti di China, tetapi ianya merupakan pengadaptasian pakaian orang Manchu, iaitu kelompok etnik yang memerintah China. Ketika mereka menakluk China, mereka ini cuba mengsimilasikan orang Cina dengan mengharamkan pakaian tradisi Cina yang asli, iaitu Hanfu atau pakaian orang Han. Bukan itu sahaja, kaum lelaki juga dipaksa mencukur rambut depan dan mengikat rambut di belakang dalam bentuk tocang milik orang Manchu. Dengan peredaran masa, Qiupao yang asalnya kelihatan sopan dan longgar bagi menyembunyikan susuk tubuh si pemakai akhirnya mengalami perubahan. Versi moden Qiupao yang ketat dan singkat pada hari ini dikenali sebagai Cheongsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Azlan bin Muhammad Idrus dari Kumpulan A UUM Sintok. Di sini saya mewakili kumpulan saya untuk menerima penerangan tentang pakaian Bumi Putra di Sabah. Di Sabah, kaum terbesar dan majoriti adalah kaum Kadazan Dusun yang membentuk daripada 1/3 daripada jumlah penduduk negeri itu. Dahulu suku kaum ini pernah menetap di kawasan pedalaman, tetapi kemudian ramai di antara mereka telah berpindah ke kawasan pantai barat. Kegiatan ekonomi utama suku kaum ini adalah adalah menanam padi dan menternak lembu. Kawasan penempatan mereka terkenal sebagai Jelapang Padi Sabah. Keunikan perayaan di Sabah ialah seperti pesta menuai yang disambut oleh pada bulan Mei setiap tahun selepas menuai. Antara acara penting yang diadakan semasa perayaan ini ialah persembahan tarian Sumazau. Persembahan tarian Sumazau mempunyai keunikan dari segi tarian dan pakaiannya. Ini adalah contoh pakaian dari suku kaum Kadazan Dusun. Pakaian Kadazan Dusun dikenali panampang dipakai pada sambutan pesta menuai. Pesta menuai juga digelar sebagai pesta keamatan disambut oleh Kadazan sebagai meraihkan menuai padi. Selain itu, penampang dipakai untuk tarian tradisional iaitu tarian Sumazau. Kemuncak perayaan ini adalah peraduan Ratu Cantik atau unduk ngadau bagi kaum wanita. Kaum wanita akan memakai penampang untuk menyertai pertandingan. Pakaian tradisional kaum Kadazan ini adalah sederhana berbanding kaum yang lain. Bagi kaum lelaki menunjukkan pengaruh Cina. Bagi wanita terdapat tiga jenis blaus, di antaranya Sinaga dan Sinopukong. Sinaga merupakan blaus lengan pendek dan leher berbentuk U dipakai oleh wanita muda yang mempunyai sulaman. Sinopukong pula adalah blaus dengan lengan 3/4 dan tidak mempunyai sulaman. Biasanya ia dipakai di luar sinaga seperti jaket. Kini Sinopukong dihias dan dipakai oleh wanita tua sebagai blaus. Himpogot merupakan tali pinggang yang diperbuat daripada duit perak. Biasanya 3 himpogot dipakai bergantung kepada kekayaan pemakai. Bagi kaum lelaki, pakaian tradisi ini memakai gaun sauba, togot sigar dan sinakat. Gaun merupakan baju lengan panjang tanpa sulaman. Kini ia dihiasi dengan perhiasan dan butang emas. Sauba pula merupakan seluar panjang hitam dan ikat pinggang yang warna biru indigo. Togat adalah bengkung pinggang yang berwarna hitam. Sigar ialah penutup kepala yang dibuat daripada kain dastat dan dilipat atau dililit dalam beberapa cara yang istimewa. Akhirnya, sinikat merupakan topi bulat yang diperbuat daripada tali yang kuat dengan teknik lingkaran dan diikat untuk menggugurkan sigar. Kesimpulannya, adat resam budaya yang kita amalkan sejak berabad yang lalu perlu diterapkan dan dikekalkan supaya akan ada kesinambungan untuk generasi yang akan datang.
Selain daripada itu, kita perlu teruskan sebagai satu usaha kita untuk mempertahankan dan memelihara pakaian tradisional dengan perkembangan dunia fashion sekarang. Akhir sekali, budaya pemakaian tradisional dapat memupuk semangat perpaduan negara.